العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Sabtu 18 September 2021 bersamaan 10 Safar 1443 Hijrah. Pengajian pukul 8.30 pagi iaitu kita nak bincang kertas PMR tahun 2010. Bahagian pertama. Masuk bahagian pertama ni, bahagian pertama daripada perbincangan kita lah. Bukan bahagian pertama daripada section soalan tu. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua ibu ayah yang baru bagi salam tadi. Ibu Hazizah, Makcik Nik Norizan, Ibu Khairiyah, Acik Jamilah, alhamdulillah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah taala, sekarang sebelum saya teruskan, saya nak tegur dulu ibu ayah yang jawab soalan yang saya berikan. Ibu ayah saya dapat bezakan ya di antara mereka yang menjawab soalan sambil tengok nota dengan yang jawab soalan tanpa tengok nota. Saya minta ibu ayah kalau jawab soalan wajib tengok nota, jangan cuba jawab secara hafalan. Kerana saya tahu ibu ayah belum betul-betul kemas lagi. Jadi ibu ayah jawab soalan sambil tengok nota. Kalau ibu ayah jawab soalan tak tengok nota, kesalahan-kesalahan yang tak patut berlaku itu hanya akan melambatkan kefahaman ibu ayah. Boleh semua insya-Allah ya. Jadi sesiapa yang saya cakap salah dia banyak ketika saya komen secara private tu, dia banyak salah, dia jawab tak tengok nota, ibu ayah saya tahu ibu ayah memang tak tengok nota tapi tengok ala kadar saja. Jadi itu saya nak betulkan balik cara jawab soalan tu. Wajib tengok nota yang saya berikan baru jawab soalan. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita teruskan. Ini contoh kertas peperiksaan sebenar ya. Ini kertas peperiksaan PMR tahun 2010. Jadi mungkin ada yang tanya, Ustaz apa relevannya? Ini 2010, sekarang pun PMR pun dah tak ada, yang ada PT3. Jadi ibu ayah, jawapan saya tak kisah PT3 ke PM, apa nama pun saya tak kisah. Adakah kaedah bahasa Arabnya berubah ibu ayah? Nak tanya ibu ayah. Adakah kalau dulu ada PMR, sekarang tak ada PMR, ataupun format dah berubah, tapi adakah kaedah bahasa Arabnya berubah? Yang pentingnya faham kaedah. Format berubah macam mana pun tak kisah. Kita bukan belajar pasal peksa. Pasal tu anak-anak murid saya belajar sekolah ke, dekat Akademi Bahasa Arab, semua tahu. Saya bukan mengajar untuk periksa. Saya mengajar untuk faham kaedah bahasa Arab. Jadi sesiapa kadang-kadang ada parents kata, Ustaz mengajar tak ikut silibus. Memang saya tak ikut silibus.
Silibus tu tak penting pada saya. Yang penting adalah faham. Bila faham kaedah asas bahasa Arab, bagilah silibus macam mana pun bahasa Arab tu akan dikuasai. Setuju atau tidak? Tapi kalau bagilah silibus, mudahkan macam mana pun silibus, tapi kalau kaedah tak tahu, hafal macam mana pun silibus tu, hafal karangan macam mana pun, tapi tak ada faedah bagi saya. Lepas periksa, hilang semuanya. Setuju kan? Lepas periksa, siapa yang belajar kerana periksa, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah suruh hafal semua karangan, hafal saja, habis periksa, langsung lupa. Pasal apa? Belajar bukan pasal nak faham bahasa Arab. Belajar pasal nak dapat mumtaz. Itu saya tak suka. Pasal tu awal-awal saya kata, saya bukan bincang untuk dapat mumtaz ke apa pun. Saya bincang untuk faham kaedah. Boleh semua insya-Allah ya. Okey. Minta maaf ya, dapat ustaz tegas macam ni, minta maaf sangat. Harap tak anggap saya sombong lah ya. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, tengok dulu soalan. Soalan tak apa, ini tak payah salin, tak apa. Saya bacakan saja. Imla al-faraghat al-atiyah bi-ikhtiyar al-ijabati as-sahihah mimma bain al-qausain. Tak apa, itu tak penting lah. Sekadar tahulah imla ni isi ni fi'il amar. Isikan al-faraghat jamak muannas salim, tempat-tempat kosong. Al-atiyah ni sifat pada al-farighat ataupun al-faraghat. Al-faraghati al-atiyata. Al-atiyata ini sifat pada al-faraghat, tempat kosong. Bi ikhtiyari ba huruf jar, ikhtiyar ni masdar. Ini saya laju je pasal bukan nak bincang ini pun, saja nak bagi tahu. Ikhtiyar ni masdar daripada bab iftial. Ni mudhaf, al-ijabati mudhaf ilaih, masdar juga. Bab if'al, ajaba yujibu ijabatan. As-sahihah sifat pada al-ijabah. Mimma huruf jar dan ma mausul. Bainal qausain, baina mudhaf al-qausaini musanna mudhaf ilaih. Okey, bukan ini yang kita nak bincang, tapi nak bagi tahu cara baca sahaja. Okey, jadi yang saya kesian kepada para pelajar kita, mereka hanya banyak yang bergantung pada kefahaman ini melalui terjemahan yang ada. Diberikan terjemahan supaya faham soalan. Kalau saya buat soalan, kalau saya memang saya takkan bagi terjemahan ni. Tapi tak apa, nak buat macam mana? Kita bukan orang Arab. Ramai anak-anak kita yang belum faham. Tak apalah. Tapi kalau saya mengajar di sekolah ke apa ke, memang saya tak bagi tak bagi ada sebarang terjemahan. Terjemah tu biar dalam kepala. Okay, tapi tak apa. Tengok soalan pertama ibu ayah. Kita tengok soalan pertama. Tempat kosong. Yuqamu majlisu tilawatil Quran. Okay. Jadi apa yang pelajar semua kena tahu, apakah dia terjemah untuk setiap satu ni. Okey ibu ayah, yuqamu ni kita kena tahu dulu. Yuqamu. Yuqamu fi'il ke isim? Yuqamu fi'il ke isim? Fi'il, betul. Okey, kita dah tahu yuqamu ni fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar? Betul. Yuqamu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ma'ruf ke, fi'il mudhari' majhul? Majhul, masya-Allah. Jadi bila kita tahu ia adalah fi'il mudhari' majhul, kita tahu pula yang mana terjemah kalau ma'rufnya qama yaqumu. Masdarnya qiyaman. Qiyam maksudnya berdiri. Okey, kalau yuqamu didirikan. Didirikan tak sesuai. Sesuai terjemah diadakan. Sesuai terjemah diadakan. Diadakan fi'il majhul mesti ada apa ibu ayah? Fi'il majhul mesti ada apa? Setiap fi'il majhul mesti ada naib fa'il, betul. Naib fa'il hukumnya rafa' ke nasab ke jar? Rafa' ke nasab ke jar? Rafa', bagus. Di manakah isim yang rafa' selepasnya? Apakah isim yang rafa' selepasnya? Kalimah apa?
Majlisu, betul, majlisu. Okey, jadi majlis. Diadakan ataupun didirikan majlis tilawatil Quran, kita dah tahu terjemahnya tilawatil Quran, bacaan Al-Quran. Okey. Cuma majlisu mudhaf, tilawati. Pasal apa kita baca tilawati? Mudhaf ilaih kepada majlisu. Kenapa tilawati tidak ada alif lam? Tidak ada tanwin? Kerana dia pula mudhaf kepada Al-Qurani. Okey, sekarang sebelum kita jawab apa-apa lagi, baki dalam ayat ni dah faham tak? Belum jawab soalan lagi. Tapi bakinya didirikan majlis baca Al-Quran, faham tak dia punya terjemah? Dah faham dah? Terjemah dan i'rab dia. Bila kita faham terjemah dan i'rab, tanpa kita bagi pilihan soalan pun, pilihan jawapan pun boleh jawab tak? Tanpa bagi pilihan jawapan pun boleh tak kita jawab? Boleh agak tak jawapan dia? Boleh kan? Tanpa kita berikan pilihan jawapan pun kita boleh jawab. Jadi agak-agak dalam bahasa Melayu sendiri, apakah soalan yang sesuai? Tempat kosong didirikan, diadakan majlis bacaan Al-Quran, apakah soalan yang sesuai? Boleh terjemah bila boleh, di mana boleh. Apa soalan sesuai? Boleh bila, boleh di mana, boleh adakah, kan? Banyak soalan yang sesuai, tapi tengok pula dekat pilihan jawapan. Mata, bila, man, siapa, maza, apakah yang. Automatik kita tahu jawapannya apa? Jawapan sesuai adalah mata. Sedangkan kalau tanpa pilihan jawapan ni ada beberapa soalan yang boleh kan? Bila, di mana didirikan majlis bacaan Quran pun boleh juga. Kan? Jadi pilihan yang ada 3 sahaja, mesti satu saja yang betul, yang sesuai, iaitulah mata. Mata terjemahnya di mana. Jadi ibu ayah, inilah soalan sebenar PMR 2010 dengan cara macam ni. Jadi ibu ayah, perlu hafal ke? Perlu hafal ke perlu faham kaedah? Soalan saya. Perlu hafal ke perlu faham kaedah? Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah perlu faham kaedah dulu. Bila faham kaedah, insya-Allah orang yang faham kaedah automatik akan tahu terjemah. Betul tak ibu ayah? Orang yang faham kaedah automatik terjemah tu akan ada dalam kepala. Setuju tak saya cakap? Orang faham kaedah automatik terjemah tu dalam kepala. Tetapi orang yang terjemah dalam kepala belum tentu dia faham kaedah. Dia tahu terjemah yuqamu tu diadakan majlis bacaan Quran, dia tahu. Tapi dia tak tahu kenapa dia baca majlis tu. Kenapa dia baca tilawati? Kenapa dia baca Al-Quran ni dari bawah? Kenapa? Kenapa tu dia tak tahu. Bermakna sebenarnya dia hanya tahu soalan tapi dia rasa dia tahu jawapan, hakikatnya dia tak tahu jawapan. Saya agak tegas benda ni. Dia rasa dia tahu jawapan, mata, memang mata lah. Tapi sebenarnya dia tak faham soalan ini dengan sebetul-betulnya. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya pada anak bangsa saya yang belajar bahasa Arab. Dia hanya belajar untuk peksa, maka dia rasa dia dah tahu jawapan padahal dia tak faham soalan sebenarnya. Okey, ini yang saya nak betulkan ibu ayah. Ini yang saya nak betulkan pada anak bangsa saya. Anak tanah Melayu ni. Saya nak betulkan kefahaman bahasa Arab. Kerana bila betul kefahaman bahasa Arab, betul lah insya-Allah faham Quran tu. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Jadi untuk soalan pertama, dah nampak dia punya jawapan. Jawapan dia mata. Okey, bukan jawapan tu yang saya fokus pada keseluruhan ayat tadi. Okey, jelas ya? Soalan kedua, siapa nak try bincangkan? Komen saya, kita bincang sama-sama. Siapa nak try? Safarat, tempat kosong, ila kharijil bilad. Ada tak? Tak ada tak apa, biasa bincang dulu ya. Tak ada biasa buat dulu, tak apa. Cuba tengok, safarat. Safarat, nampak tak ada alif? Safarat agak-agak ni isim ke fi'il ke huruf ibu ayah? Safarat tu isim ke fi'il? Fi'il, betul. Umi, Naimah semua, betul. Fi'il, okey bagus. Ini adalah fi'il.
Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il madhi bagus. Pakcik Wahab dan semua, fi'il madhi bagus. Bukan mardi, ibu bukan tu. Madhi. Mardi tu mardi tu. Madhi ya. Okey. Ma'ruf ke majhul ibu ayah? Ma'ruf ke majhul? Safarat. Ma'ruf ke majhul? Ma'ruf, betul. Fi'il madhi ma'ruf. Okey. Antara 14 kotak, fi'il madhi ma'ruf, kotak keberapa yang ada ta mati? 4. Bermakna fa'il kepada safarat mesti muzakkar ke mu'annas? Mesti mu'annas. Okey. Jawapan tu dah dalam kepala dah. Sebelum dibagi pilihan jawapan pun kita dah tahu jawapan tu dalam kepala. Ini fi'il madhi ma'ruf dan dia mu'annas. Okey. Kenapa dia mu'annas? Kerana fa'ilnya mu'annas. Fi'il mesti ikut fa'il. Kalau fa'il mu'annas, fi'il mesti mu'annas. Jadi kenapa safarat mu'annas? Kerana fa'ilnya yang kita belum tahu lagi apa fa'ilnya. Fa'il tu adalah mu'annas. Kita akan lihat pada pilihan jawapan nanti. Sekarang kita lihat pilihan jawapan. Ila huruf jar. Kharijil bilad. Kharij apa ni? Terjemahnya luar. Kharij terjemahnya luar. Okey. Kenapa kita baca khariji? Kerana berada selepas huruf jar. Kenapa khariji tidak ada alif lam, tidak ada tanwin? Kerana dia adalah mudhaf kepada al-biladi. Okey. Jadi ibu yang tengok pilihan jawapan. Sesuai tak as-saihu jadi fa'il kepada safarat? Sesuai tak? As-safiru sesuai tak jadi fa'il dia? Tak sesuai. As-saihani sesuai tak? Tak sesuai juga. As-saihani tak sesuai. Kerana as-saihani kenapa tak sesuai? Tak sesuai kerana dia musanna ke? Kerana bilangan 2 ke tak sesuai? Kenapa as-saihani tak sesuai jadi fa'il kepada safarat? Bagus Alia, bagus. Kerana as-saihani adalah muzakkar. Bukan pasal bilangan 2, kerana dia muzakkar. Kalau dia bilangan 2 dan dia mu'annas, boleh sesuai. Tapi pasal dia muzakkar. Jadi apa jawapannya? As-saihatu. As-saihatu menjadi fa'il kepada safarat. Safarat telah bermusafir. As-saihatu pelancong perempuan. Okey ibu ayah yang dirahmati Allah. Bagus ibu Marusah ya. Jadi ibu ayah semua cuba tengok. As-saih, as-saihani, as-saihatu. Jadi ada satu persamaan semua sekali. Kesemua ni adalah isim apa ibu ayah? Semua ni adalah isim apa? Atas wazan al-fa'il. Isim fa'il semua. Semua adalah isim fa'il, bukan fa'il saja. Umi Naimah type tu maksudnya isim fa'il kan? Takut orang lain salah faham. Semuanya adalah isim fa'il, betul Umi ya. Semua adalah isim fa'il. Okey. Jadi ibu tengok isim fa'il atas wazan fa'ilun, atas wazan semuanya atas wazan fa'ilun. Okey. Bermakna ia daripada sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi. Bermakna ia daripada sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi semua. Ia daripada sulasi mujarrad. Okey, jom kita buktikan melalui kamus. Jom kita buktikan melalui kamus. Okey, saya buka kamus ya. Kita tengok kamus sama-sama. Okey, semua dah nampak kan? Saya tulis. Saha. Fi'il madhinya sa, sin, alif, ha. Saha. Pasal sulasi mujarrad kan? Sulasi mujarrad. Maka 3 huruf. Sin, alif, ha. Jom kita tengok. Okey, nampak? Ibu ayah. Fi'il saha. Tengok poin pertama. Saha. Boleh juga kadang-kadang saha disandingkan dengan fi. Sahafi, melancong di macam tu ya. Mudhari'nya yasihu. Isim dia punya fi'il amarnya sih. Masdarnya boleh sayhan, siyahatan ataupun sayahanan ataupun suyuhan. Ada berapa masdar yang diberikan ibu ayah?
Boleh tulis kalau nampak ada berapa masdar yang diberikan. Dalam kamus tu ada berapa masdar yang diberikan. Cuba tengok betul-betul. Kalau nampaklah, nampak semua kan insya-Allah kat kamus tu kan. Betul, ada 4 semua. Antara 4 tu mana yang kita biasa dengar ataupun kita biasa baca masa kita pergi umrah ke apa ke, kita tengok dekat syarikat-syarikat pelancongan, mana yang biasa digunakan. Cuba tengok mana yang kita biasa jumpa dekat papan-papan tanda, dekat billboard, dekat negara Mekah ke, Madinah ke, dekat negara Saudi, dekat negara-negara Arab. Mana yang kita paling biasa jumpa antara 4 masdar tu. Cuba tengok betul-betul. Betul Umi Naimah, siyahah. Jadi Ibu Ayah biasa kita dengar siyahah. Siyahah maksudnya pelancongan. Pelancongan siyahah itu biasa kita jumpa daripada yang lain. Dan cuba tengok isim fa'ilnya yang diberikan. Nampak? Fahuwa sa'ihun. Fahuwa sa'ihun, nampak tak? Sa'ihun. Asalnya sayihun dengan ya. Asalnya sayihun. Payah nak sebut. Ya ditukar kepada hamzah dari sa'ihun. Atas wazan fa'ilun. Atas wazan fa'ilun. Jadi terbukti tak Ibu Ayah yang kita belajar dalam surah Al-Miftahi kursus tu, isim fa'il kepada sulasi mujarrad biasanya datang atas wazan fa'ilun. Terbukti tak sekarang? Jadi penting tak kita faham kaedah? Sangat penting. Macam saya kata, bila faham kaedah, automatik kita bagilah soalan macam mana pun kita dapat jawab. InsyaAllah. Bagilah soalan macam mana pun, anak-anak murid kita, anak kita, cucu kita akan dapat jawab periksa. Pasal apa? Mereka bukan belajar untuk periksa, belajar untuk faham kaedah bahasa, untuk faham Quran. Bila belajar untuk faham Quran, dia akan usaha untuk faham kaedah. Bila faham kaedah, bagilah soalan macam mana pun dia boleh jawab. InsyaAllah kerana dia faham. Okey? Jadi boleh setakat 2 soalan yang kita bincangkan, dapat tak pelajaran-pelajaran baru ataupun ulang kaji? Boleh cuba jawab, dapat ulang kaji ke dapat pelajar baru? Dapat pelajaran baru. Ulang kaji, komen ulang kaji. Baru, komen baru. Saya yakin ramai yang ulang kaji kerana kita dah belajar dah sebenarnya. Kita dah belajar. Kita dah belajar, jadi akan jadi ulang kaji. Jadi Ibu Ayah yang ramai Ibu Ayah yang tak pernah belajar bahasa Arab sebelum ni, kalau diberi soalan yang sama masa mula-mula belajar, agak-agak nak teruskan pelajaran tak? Soalan yang sama diberikan kepada Ibu Ayah yang baru seminggu belajar, agak-agak Ibu Ayah rasa payah tak bahasa Arab kalau soalan yang sama diberikan seminggu selepas belajar. Baru seminggu belajar dah bagi soalan ini. Memang kita tak mampu. Tak mampu, pening dan macam-macam kita rasa, ya Allah susahnya bahasa Arab. Itulah dirasai oleh anak-anak kita. Cuma Ibu yang sekarang ni setelah belajar beberapa bulan, ada minimal, saya rasa minimal sebulan lebih belajar, dan diberikan soalan begini, agak-agak boleh jawab tak Ibu Ayah? Kalau saya bagi secara secara umum soalan macam ni depan ni, agak-agak boleh jawab tak insya-Allah? Insya-Allah saya rasa boleh. Dengan syarat Ibu Ayah, dengan syarat Ibu Ayah apa yang saya bagi tu Ibu Ayah dengar balik, salin balik insya-Allah ya. Okey, bagus. Okey. Untuk soalan ketiga. Okey, tempat kosong. Ini tak dapat tidak, kita kena tengok pilihan jawapan. Kita lihat pada jawapan, syarib tu isim ke fi'il Ibu Ayah? Syarib tu fi'il. Okey, dia fi'il apa? Fi'il madhi. Okey, betul. Fi'il madhi ma'ruf ke fi'il madhi majhul? Syarib tu fi'il madhi ma'ruf. Okey. Ashrabu confirm fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ma'ruf ke majhul? Ashrabu fi'il mudhari' ma'ruf juga. Ashrabu fi'il mudhari' ma'ruf. Okey. Isyrab fi'il apa isyrab Ibu Ayah? Isyrab fi'il apa? Fi'il amar. Bagus, fi'il amar. Okey.
Jadi kalau syarib tu kotak ke berapa? Antara 14 kotak, syarib tu kotak ke berapa? Kotak 13. Syarib tu kotak ke 13. Fa'ilnya dhamir ana mustatir dalam dia wujuban. Dhamir ana dalam dia. Ashrabu kotak 13 juga, fa'ilnya dhamir ana dalam dia. Dan isyrab kotak berapa ibu ya? Isyrab fi'il amar kotak berapa? Isyrab kotak berapa fi'il amar? Kotak 7 aliyah, bukan kotak 1 aliyah, kotak 7. Kerana fi'il amar antara kotak 7 sampai 12 saja. Okey. Jadi kita tengok pula pada soalan. Tengok pada soalan. Al-haliba bermakna ini ada semuanya ada fi'il dan fa'il. Automatik al-haliba akan jadi apa ibu ayah? Automatik al-haliba akan jadi apa? Dah ada fi'il, fa'il, asyaribtu, asyrabu, isyrab, semua ada fi'il dan fa'il. Maf'ul saja tak tepat semua. Maf'ul bihi. Maf'ul saja tak tepat. Maf'ul bihi. Maf'ul ada banyak. Ini maf'ul bihi. Okey, maf'ul bihi. Jadi maf'ul bihi. Tengok pula. Bil amsi semalam. Bil amsi semalam. Ini adalah tanda penting untuk kita memahami jawapan. Jadi bila kita kata semalam, apakah jawapan yang paling sesuai? Syaribtu, asyrabu, isyrab. Dah bagi hint kat sini bil amsi. Semalam. Mestilah jawapan dia syaribtu. Mestilah jawapannya syaribtu. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ibu Marusah tak macam datang ya tu. Tak ada ya. Syaribtu. Okey. Macam mana ibu ayah semua? Seronok tak kita bincang soalan PMR ni tahun 2010? Tak apa ibu, tak apa. Ni tahun 2010 ni. Jadi sekarang ni saya nak tanya ibu ayah. Penting dia punya silibus ke penting ataupun penting faham? Penting silibus ke penting faham? Mesti semua akan kata penting faham kaedah tu. Faham yang penting. Bila faham kaedah, bagilah soalan macam mana pun boleh jawab, insya-Allah. Dan apa tak sekarang ibu ayah, penting kita faham asas foundation kita betul. Bila foundation betul, tengok ibu ayah tak pernah pun belajar sampai PMR kan? Saya rasa majoriti ibu ayah tak pernah belajar sampai SRP betul. Bahasa Arab ni ada pernah ke? Ada pun sikit saja. Ataupun ada ibu ayah yang hanya belajar bahasa Arab bila dah umur 50 ke atas baru belajar bahasa Arab. Tapi ya Allah, boleh jawab soalan SRP ni, soalan PMR ni, PT3. Macam-macam nama dah tukar dah. SRP, PMR, PT3. Tak kisahlah apa nama silibus, apa nama PSA. Faham bahasa Arab boleh jawab, insya-Allah. Menyeronokkan ibu ayah. Menyeronokkan. Ibu ayah dah nampak hasilnya. Ibu ayah dah nampak hasil kesungguhan ibu ayah belajar. Walaupun tak dapat belajar secara live, ibu ayah dengar ulang kaji selalu, istiqamah. Tengok Allah bagi faham. Allah bagi faham. Ibu ayah nafikan usaha kita. Usaha kita tu ikhtiar saja, yang bagi faham Allah. Hajar ni beri, Masya Allah ya. Ibu ayah yang bagi faham ni Allah. Ibu ayah syukur sangat pada Allah. Syukur pada ada ibu menangis. Ya Allah, dia menangis kerana apa? Kerana Allah bagi faham pada dia. Syukur, Masya Allah ibu ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti Allah tambah nikmat. Okey. Soalan keempat. Betul ibu Maslina majoriti dah berumur baru belajar. Tapi jangan kata tak sempat ibu ayah semua ya. Allah bagi kesempatan pada kita. Keempat, tengok pula tempat kosong. At-talamizu yashtarikuna fid daurah. At-talamizu kita. Maka pilihan jawapan adalah isim apa semua ibu ayah? Pilihan jawapan adalah isim apa? Isim isyarah. Pilihan jawapan adalah isim isyarah lil qarib ke lil ba'id semua? Isim isyarah lil qarib ke lil ba'id? Ibu ayah.
lil qarib, untuk dekat. Isim isyarah lil qarib. Alhamdulillah. Jadi ibu ayah, cuba tengok sekarang ni. Ada sesiapa tertekan unmute saya. Okey dah. Tadi ada tertekan unmute ya, tak apa. Okey, sekarang ni kita tengok yang ditunjuk sekarang ni adalah para pelajar. At-talamizu mufrad ke musanna ke jamak ni? At-talamizu mufrad ke musanna ke jamak? Jamak. Jamak apa ibu ayah? Jamak muzakkar salim ke, jamak muannas salim ke, jamak taksir? Jamak taksir. Okey, jamak taksir. Bila isim ni jamak taksir, maka yang kita kena gunakan isim isyarah yang mufrad ke musanna ke jamak juga. Kita kena gunakan isim isyarah yang jamak juga. Jadi automatik, apakah jawapannya ibu ayah? Automatik kita dah nampak jawapannya apa dia? Automatik jawapannya haulai. Automatik jawapannya haulai. Ada banyak sebab-sebab kita kata haulai kerana antaranya yashtarikuna juga. Yashtarikuna fi'il mudhari' ni. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, yashtarikuna fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Yashtarikuna. Fi'il mudhari', betul. Akhi Aizudin, fi'il mudhari', betul. Masya Allah. Nak tanya apakah nama babnya? Bab apa yashtarikuna? Ingat betul-betul. Yashtarikuna bab apa tu? Tengok betul-betul. Yashtarikuna. Apakah babnya? Salah, bukan. Umum nama tulis apa tu? Umum nama tulis silap sikit. Ustazah Nur Iman, betul. Bab ifti'al. Terima kasih Ustazah ya. Bab ifti'al. Ifta'ala yafta'ilu. Ishtaraka yashtariku. Ifti'alan. Ishtirakan. Jadi ini fi'il mudhari' bab ifti'al. Fid daurati fi huruf jar, ad-daurati majrur. Dia daurah ni kursus. Daurah maksudnya kursus. Para pelajar at-talamizu ya, haula'i talamizu, terjemahnya para pelajar ini. Janganlah terjemah betul-betul ini para pelajar, itu dah macam Bangla lah bunyi. Ini para pelajar ikut serta dalam itu kursus. Jangan terjemah macam tu. Terjemahlah style kita. Para pelajar ini mengambil bahagian dalam kursus. Itu terjemah moden. InsyaAllah ibu ayah, jelas semua? Okey. Jadi setakat 4 ni dulu boleh? Setakat 4 dulu kita bincangkan, boleh tak ibu ayah? Setakat 4 ni dulu, boleh tak? Tak apa Nabila, tak apa. Boleh ya? Kalau menyeronokkan, tunggu pula 9.30 nanti insyaAllah. Bagi saya rehat sekejap, saya haus ni. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey, jadi saya pun seronok. Saya seronok nak mengajar ibu ayah semua, ibu ayah, akhwat-akhwat dan anak-anak murid yang pelajar tahfiz ni, pelajar madrasah bagus, Masya Allah. Okey, teruskan kesungguhan kita semua. Saya doakan ibu ayah semua terus istiqamah insya-Allah. Aqulu qawli hadza wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramai-ramai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.